Hadis yang kedua, Nabi SAW nak bagi tahu kita, setiap mukmin kena memikirkan bukan hanya untuk hidup dalam dunia ini untuk diri dia, tetapi juga untuk memberi manfaat kepada orang lain. Sebab itu Nabi kata, persamaan pokok tamar ni sama macam orang mukmin. Para ulama hadis berbahas. Kan mereka berbahas sesama mereka. Apa persamaannya? Ada yang kata persamaan itu dari sudut daun pokok tamar ni tak gugur. Sama macam orang mukmin. Dalam diri orang mukmin ni ada satu benda tak gugur. Apa tak gugur? Dalam riwayat hadis disebut dakwah. Ya? Dakwah orang mukmin tidak gugur. Mungkin dimaksudkan doa, ada yang dimaksudkan dengan seruan ke arah kebaikan. Sebahagian ulama hadis mengatakan persamaan itu dari sudut dawamun nafa'. Dawamun nafa' maksudnya manfaat pokok tamar ni berterusan, tak berhenti. Kerana pokok tamar sebelum dia berbuah pun dia memberi manfaat kepada orang, sehingga bila dia berbuah pun dia memberi manfaat kepada orang, sehingga apabila pokok tu mati pun ada manfaat untuk orang. Sebelum pokok tamar berbuah, pokok itu memberi teduhan kepada orang, memberikan orang tu rasa sejuk daripada panas matahari, terutamanya bagi orang yang duduk di kawasan Madinah. Itu yang pertama. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis, ada waktu-waktu sahabat ni duduk dekat bustan, duduk dekat kebun-kebun tamar untuk sejuk. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dia berbuah, bila mula berbuah, buah tu boleh makan. Waktu dia kelat pun orang makan. Waktu dia masak menjadi rutab, masa dia balah pun orang makan. Waktu dia jadi rutab pun orang makan. Bila dia ranum, makan. Bila dia kering pun makan. Bila kering pun makan. Menjadi tamar. Kan bila dah mati pokok tu pun berguna, iaitu dia punya apa dipanggil tu, batang dahan utama dia tu orang guna untuk, kadang-kadang dibuat untuk bekas air, dikorek jadikan bekas air, kadang-kadang dijadikan tiang-tiang untuk rumah di Madinah dan tiang-tiang masjid, tiang-tiang binaan. Ada yang kata syumulun nafa', bukan hanya sekadar dawam, bukan hanya sekadar manfaat yang berterusan. Syumul maksudnya manfaatnya itu menyeluruh. Daripada daunnya digunakan, batangnya digunakan, daun digunakan untuk buat atap, batang digunakan untuk tiang tadi saya sebut, buahnya dimakan oleh manusia, sehingga kan biji tamar tu juga ada guna. Apa dia? Biji tamar dijadikan sebagai makanan untuk unta pada zaman tu. Sebab tu kalau kita tengok dalam riwayat, kalau tuan-tuan buka dalam Zadul Ma'ad karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim, ada satu riwayat, ada satu kisah dibawa bila mana orang-orang daripada puak Quraisy langgar perjanjian dengan Nabi SAW. Kan, bila langgar perjanjian dengan Nabi SAW, Bani Bakar pergi bunuh satu orang daripada puak Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah pergi mengadu kat Nabi. So Abu Sufyan pada masa tu dia orang Quraisy. Dia takut orang Bani Khuza'ah mengadu kat Nabi. Dia orang berada dalam perjanjian Hudaibiyah, gencatan senjata. Jadi Abu Sufyan ni pergi siasat. Dia jumpa satu orang daripada Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni balik daripada Madinah. Dia tanya, kau daripada mana? Daripada Madinah jumpa Muhammad kan? Dia kata tidak. Dia terpaksa untuk selindung. Sebab waktu tu adalah waktu di mana Quraisy telah langgar perjanjian dan perang sedang berlaku. Al-harbu khada'ah. Perang itu tipu daya. Maksud boleh kita selindungkan perkara. Jadi Abu Sufyan tak percaya, dia cek dekat tai unta. Dan dia tengok dekat tai unta tu ada biji tamar. Dia tahulah apa ni, unta tu daripada Madinah. Unta tu daripada Madinah. Jadi nak sebutnya apa dia? Hadis nak bagi tahu orang mukmin kena samakan diri dia macam pokok tamar, iaitu bukan hanya memberi manfaat pada diri orang mukmin bermanfaat. Dia salat, dia puasa, manfaat untuk dia. Dan kalau panjang lagi umurnya, lagi banyak ibadat dia boleh buat, betul. Tapi dia kena fikir juga apa manfaat dia nak beri pada orang lain.
Apa manfaat dia nak bagi pada orang lain? Selagi mana dia hidup, adakah manfaat pada orang lain bertambah dengan kehadiran dia? Itu yang kita kena fikir sama-sama apabila Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita dengan umur yang panjang. Sebab ada di kalangan sahabat Nabi umur tak panjang pun, tapi manfaatnya kekal sehingga ke hari ini. Kan? Yang kita kena sama-sama muhasabah diri, saya sama, tuan-tuan kita semua sama. Kan? Tahun lepas bila kita tengok apa benda yang aku buat, kadang-kadang kita rasa dah tahun baru dah. Tak ada apa pun yang kita buat kan. Ini musibah yang kita kena sama-sama perbaiki pada masa-masa akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab.